Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi Jumaat ini kita dapat bertemu buat siri yang kedua pada kita membicarakan bab yang ke-10 yang terletak di dalam Riyadhus Salihin yang bertajuk Babul Mubadarah ilal Khairat. Bab bersegera mengerjakan amal kebaikan dan dianjurkan untuk kita bersungguh-sungguh melakukannya. Yang mana siri yang pertama telah kita baca pada minggu yang lepas. Kita telah lalui siri yang pertama yang mana kita telah mengetahui bahawa bab yang ke-10 ini dalam Riyadhus Salihin mempunyai 8 hadis sahaja. Ada 8 hadis sahaja. Daripada 8 hadis tersebut, alhamdulillah, kita telah pun membaca hadis yang pertama. Nah, hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim, yang mana hadis ni kita telah belajar pada minggu lepas bahawasanya Nabi memerintahkan kepada kita supaya bersegera kita melakukan kebaikan sebelum datangnya pelbagai fitnah. Kita pun sudah sedia maklum, kita berada pada dunia akhir zaman. Jadi fitnah itu semakin lama semakin banyak. Ujian kepada agama, ujian kepada iman, isu politik, isu ekonomi, isu kesihatan dan pelbagai lagi bentuk, maka kita yang ada ruang dan peluang ini bersegera dalam kita melakukan amal-amal kebaikan. Jadi kita terus kepada hadis yang kedua. Hadis kedua yang kita akan mulakan membaca bagi kuliah hadis pada pagi ini. Okey, sebelum itu saya minta pengesahan dari tuan-tuan dan puan-puan. Suara saya adakah dapat didengari dengan baik? Jelas, Ustaz. Dengar, Ustaz. Dengar, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan puan. Jazakallah. Kalau suara saya perlahan, tolong maklumkan ya. Pak, saya kita terus pada hadis kedua ya. Okey, siapa-siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin seperti biasa, tolong maklumkan pada rakan-rakan kita yang lain muka surat berapa, bab ke-10 ini, kitab yang terrujuk, cetakan penerbit mana, supaya kita buat amal soleh kita dengan kita membantu, kita memberi manfaat kepada orang lain pada pagi ini. Hadis yang kedua, kenapa saya letakkan 2/1? Hadis yang kedua ni dia ada 2 potongan hadis. Maksudnya ada dalam 2 riwayat. Jadi siapa yang ada buku tu, dia akan dapati pada hadis yang kedua ni dia ada 2 riwayat.
Riwayat yang pertama, lafaz hadis tu yang pertama, okey, daripada Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Ya, daripada Uqbah. Kejap tuan-puan ya, saya nak mencari nama. Sekejap ya. Saya nak memperkenalkan tuan-tuan siapa itu Uqbah. Ya, Uqbah bin Al-Harith. Okey. Sebab kita jarang dengar nama kan, nama Uqbah bin Al-Harith yang meriwayatkan hadis. Biasa kita jumpa nama Abu Hurairah, biasa kita jumpa nama Anas. Tapi pada hadis kedua ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Okey, Uqbah ni nama dia ni sebenarnya adalah digelar juga dengan nama Abu Sirwatu. Abu Sirwatu. Bagi saya sedikit besar. Lepas tu dalam kitab tu dia akan kata daripada Abi Sirwah. Sirwah kan? Bukan Sirwa'ata. Maafkan saya, Sirwa'ata. Dia panggil dengan Abu Sirwa'ata. Nama dia adalah Uqbah bin Al-Harith. Okay. Uqbah bin Al-Harith ni, okay, tuan catat sikit maklumat dia. Dia telah memeluk Islam ketika mana pada tahun pembukaan kota Mekah. Dia memeluk Islam pada pembukaan kota Mekah. Itu Uqbah bin Al-Harith. Maksudnya dia masuk Islam ni lewat kan, pada tahun pembukaan kota Mekah. Pada tahun kota Mekah kan, tak silap saya pada tahun ke-8 ke-10 begitu. Pembukaan kota Mekah tu, ketika tu dia memeluk Islam. Okey, Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu ni, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebenarnya bukan Nabi bersabda. Kat sini tolong potong. Dekat sini tolong dipotong. Dia bukan nak kata riwayat ni, bukan dia nak nukilkan apa yang Nabi kata, tapi dia cerita apa yang Nabi buat. Dia nak cerita tentang apa yang pernah dia nampak ketika mana dia bersama dengan Nabi SAW. Lepas tu kita potong dekat Nabi SAW bersabda. Okey, kata Uqbah begini. Dia kata, okey, kita lihat dekat nota kan. Okey, dia kata, Sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asr. Dia kata, aku pernah mengerjakan solat asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maksudnya ketika mana Nabi berada di Madinah, Uqbah bin Al-Harith pernah mengikuti Nabi dalam solat berjamaah pada solat asar. Fasallama, maka Nabi SAW memberikan salam. Kan? Nak habis sembahyang, salam lah. Maka setelah Nabi memberi salam, summa qama musri'an. Setelah memberikan salam, baginda sallallahu alaihi wasallam dia berdiri, bergegas dia bangun, fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujri nisaihi. Okey, lepas habis je salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi terus bangun. Apabila Nabi jadi imam, maka dekat belakang tu adalah saf-saf jemaah. Jadi apabila Nabi bangun terus, maka Nabi melangkahi bahu-bahu para sahabat. Maksudnya Nabi terpaksa melangkah
bahulah. Kan orang tengah duduk ketika soft kan. Jadi belum selesai lagi, maknanya belum habis wirid lagi, belum habis zikir lagi, Nabi cepat-cepat lepas Nabi bagi salam tu, Nabi terus bangun, Nabi terus Nabi terus nak ke rumah salah seorang isteri dia. Jadi Nabi terpaksa langkah lah, sebab ada jemaah lagi dekat belakang tapi dah habis salat. Nabi langkah bahu-bahu para sahabat ketika itu untuk ke mana? Menuju ke sebahagian bilik para isterinya. Tentulah para sahabat ketika itu, mereka kan ada kat situ. Jadi mereka pun rasa apa? Fafazi'an nasu min sur'atihi. Orang ramai ketika itu terkejut dengan ketergesaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas salam, sebab Nabi ni kalau lepas solat, dia selalu akan pusing belakang dia. Imam dia pusing belakang. Nabi tahu dah nampak muka para sahabat. Tapi kali ni Nabi tak wirid, tak sempat nak wirid pun. Tak sempat. Solat tu dia terus bangun. Maka orang ramai pun tengok. Kenapa pula Nabi ni tergesa-gesa nak dia nak balik ke rumah, dia nak balik ke rumah salah seorang isteri dia. Tak lama kemudian, fakharaja alaihim. Tak lama kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun keluarlah menemui mereka. Maknanya tak lama pun Nabi balik ke rumah isteri dia. Lepas tu Nabi keluar balik, pergi pula semula ke tempat Nabi salat tadi tu. Ada lagi para sahabat dekat situ. Maka apabila Nabi pergi semula dekat ruangan saf tadi tu, dekat jemaah-jemaah masih ada dekat situ, Nabi tengok apa? Fara'a annahum ajibu min sur'atihi. Maka setelah baginda sallallahu alaihi wasallam melihat orang ramai merasa hairan terhadap perbuatannya sebentar tadi. Tengok macam orang duk terpinga-pinga. Kan tengok mereka terkejut. Kenapa Nabi tergesa-gesa? Jadi Nabi nampak reaksi. Nabi nampak body language lah. Nampak perubahan para jemaah tadi, para sahabat tadi. Lalu Nabi SAW pun cerita. Nabi pun bagi tahu. Nabi dia tidak akan meninggalkan sahabat dia terpinga-pinga, tertanya-tanya. Maka Nabi bagi tahu kenapa dia cepat-cepat tadi nak balik ke rumah isteri dia. Maka Nabi SAW pun kata, Nabi kata, zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani faamartu biqismatihi. Di sini sebab dia. Nabi pun terangkan. Nabi terangkan di sini ya. Nabi sallallahu okay, ya. Nabi SAW pun terangkan. Dia kata aku teringat ada seketul emas milik kami dan tidak ingin terganggu oleh emas itu, maka aku perintahkan supaya ia dibahagi-bahagikan. Faham tak maksud Nabi? Nabi sebenarnya ketika salat itu, Nabi teringat ada emas yang tersimpan dekat rumah Nabi. Nabi tak nak simpan emas tu. Maka Nabi balik ke rumah isterinya, maka Nabi memerintahkan supaya emas itu dibahagi-bahagikan. Maknanya Nabi dia mengambil tindakan segera terhadap harta yang berbentuk emas yang Nabi miliki. Okey, kita kena baca lafaz yang kedua untuk kita mengetahui emas tu untuk apa. Okey, kita lihat pada lafaz yang kedua sama juga daripada Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Cuma kena padam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ni. Okey, sebab dia adalah cerita. Dia kata begini. Dia kata kuntu, kita kecilkan sikit. Okay. Dia kata kuntu khallaftu fil baiti tibran min sadaqah fakarihtu an ubayyitahu.
Nabi SAW dia cerita dekat para sahabat, kenapa dia tergesa-gesa tadi nak balik ke rumah dia lepas solat. Nabi kata, sebenarnya aku ada meninggalkan sepotong emas. Tibran ni memang kebanyakan ulama hadis kata mengatakan dia emas di rumah yang merupakan bahagian daripada sedekah. Maknanya emas tu sebenarnya Nabi nak sedekahkan. Ada para ulama hadis mengatakan Nabi nak zakatkan. Dan aku tidak menyukai emas tu lama-lama berada dalam rumahku. Kita faham tak maksud dia? Kita nampak tak perkaitan hadis ini dengan bab yang ke-10 bersegera dalam buat kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau tadi hadis pertama, hadis riwayat Al-Bukhari juga, tapi ini dalam lafaz yang lain. Di sini apa yang kita dapat belajar? Saya besar sangat dia punya muatan ni. Okey, apa yang dapat kita belajar? Kita dapat banyak pelajaran lah. Jadi secara mudahnya kita faham, tengok ya, Nabi dia tahu emas tu perlu disedekahkan. Maka Nabi tidak menunggu lama. Mungkin maksudnya kalau kita tahu aku nak buat baik ni, contohnya kita nak sedekah. Kan kita tahu duit tu masih ada ataupun barang tu masih ada, maka kita jangan lama-lama. Jangan kata apalah, tunggulah balik dulu nantilah sampai kat rumah. Tak. Kalau kita boleh telefon, kita telefon. Kalau ada siapa-siapa yang boleh kita wakilkan, kita wakilkan. Supaya apa? Sebab kita tak tahu lagi. Kalau kita tangguh, kita tak tahu sama ada kita sempat tak nak sedekah tu. Jadi Nabi SAW ni ketika dia solat, dia teringat. Maka habis solat cepat-cepat dia perintahkan supaya dibahagi-bahagikan sepotong emas tadi tu. Siapa yang berhak dapat di sini. Jadi kita nampak contoh teladan Rasulullah SAW kalau dia nak buat kebaikan. Sebab tu bab 10 ni adalah segera dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ada sesuatu yang kita nak wakafkan, kalau sesuatu yang kita nak infak, ada satu benda yang kita nak sampaikan, kalau boleh jangan kita tangguh. Jangan. Supaya apa? Nanti kalau kita baca hadis lain, kita akan dapat jawapan. Kenapa kita jangan bertangguh? Pada hadis yang akan satu lagi nanti kita akan dapat jawapan. Tapi dalam agama ni bersegera. Kan? Supaya apa? Supaya kita tak tahu kita mati bila, betul tak? Kita tak tahu. Sedangkan kita boleh je telefon orang, kita boleh je kita online, boleh je kita bagi tahu, boleh je kita hantar wakil. Itulah teladan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tiru macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pengajaran hadis ni yang kita dapat belajar, imam boleh terus berdiri setelah selesai solat tanpa bertasbih ke, tanpa berwirid lah, jika ada sesuatu yang mengganggu pemikiran dia. Maksudnya imam lagipun dah habis solat, maknanya boleh kalau kita tak berzikir selepas solat, kita ada nak selesaikan perkara yang boleh menyebabkan kita hilang khusyuk, hilang, akan mengganggu pemikiran kita untuk kita berzikir. Yang kedua, kesibukan berfikir ketika solat, dia tidaklah membatalkan solat. Macam kita belajar tadi kan, Nabi dia tak qada pun solat dia. Betul tak? Nabi tak cakap pun, sahabat-sahabat tak nampak pun Nabi sembahyang semula. Maknanya Nabi pun teringat emas tu ketika dia solat. Menunjukkan bahawa kita teringat sesuatu dalam solat, dia tidaklah batal solat, tetapi dia boleh menghilangkan khusyuk seseorang. Tetapi Nabi SAW sudah pasti dia tidak seperti kita. Nabi ni dia ada banyak keistimewaan dia. Dia boleh tahu kadang-kadang orang kat belakang dia buat apa. Ada dalam hadis. Kadang-kadang Allah Ta'ala bukakan Nabi pintu syurga, nampak syurga ketika solat pun pernah. Kadang-kadang Nabi ni pernah dia diganggu oleh jin. Nabi pernah tangkap
jin ketika solat. Sampai tangan Nabi ni kena air liur jin tu ada dalam hadis lain. Kita tak boleh samakan Nabi yang teringat dalam solat seperti Nabi tidak khusyuk dalam solat. Dia berbeza dengan kita. Tetapi kita dapat belajar kalau kita berfikir perkara di luar solat, maka ia tidak batalkan solat, tetapi boleh mengganggu kekhusyukan kita solat. Yang ketiga, orang yang ada keperluan yang mendesak dibolehkan melangkah bahu-bahu para jamaah yang sedang duduk di situ. Boleh. Kecuali tu maksud dia kalau macam dalam solat Jumaat, okey, kita dilarang, ada hadis larang kita pergi langkah bahu-bahu orang, punyalah kita nak berada di saf yang paling hadapan, contoh macam tu. Iaitu kecuali kita minta izin lah, sebab dia akan mengganggu orang. Tapi kalau macam ni dah habis solat, kan orang tengah duduk, kita boleh langkah. Kalau boleh kita minta izin lah, saya nak langkah boleh ya, minta izin, itu lebih baik lah. Tapi ni Rasulullah SAW sudah pastilah ada keperluan yang Nabi lakukan. Jadi kalau kita ada keperluan besar, kita boleh melangkah bahu-bahu jemaah. Okey, yang keempat, tidak salah jika kita bersikap hairan terhadap seseorang yang melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Tak salah kita macam terpinga-pinga kan. Para sahabat tu dia tanya, kenapa pula Nabi ni cepat-cepat nak keluar? Biasanya Nabi akan berwirid, Nabi akan berzikir lepas solat. Ini lepas je salam, terus Nabi bergerak. So, kalau kita bertanya-tanya tu tak apa. Okay. Kemudian, sesiapa yang dia mendapati kecurigaan di kalangan orang ramai, maka hendaklah menjelaskan perkara yang sebenar bagi menghilangkan keraguan tersebut. Maknanya, kita tiru macam Nabi. Nabi kan dia nampak, kenapa dia orang ni macam pelik je tengok aku ni. Kan? Nabi pun jelaskan. Begitu juga dengan kita. Kita kalau kita tengok orang dah mula macam sembang-sembang pasal kita, tanya kan, kau kenapa tak datang semalam ni? Kau tak pernah tak datang kelas. Aku tengok malam kau sampai 3 kelas tak datang, contohlah. Kan, sebab kebiasaan dia datang, tiba-tiba dia tak datang. Ataupun dia selalu datang awal tapi dia datang lewat. Maka kita ni, kalau tengok orang duk tanya-tanya pasal kita, takut nanti mereka sangkaan yang bukan-bukan, maka kita kena jelaskan. Kan? Walaupun mereka tidak bertanya, tapi kita nampak macam dia lah takut timbul kecurigaan, menimbulkan tanda tanya, kita jelaskan. Okey. Berjalan dengan cepat tidaklah bertentangan dengan ketenangan. Maknanya macam ni. Kita belajar hadis, Nabi pesan pada kita. Nabi kata, tergesa-gesa itu daripada syaitan. Nabi kata, al-ajlatu minasyaitan. Nabi kata, tergesa-gesa tu daripada syaitan. At-ta'anni minallah. Bertenang-tenang tu dari Allah. Tergesa-gesa tergopoh-gapah tu daripada syaitan. Tapi Nabi cepat. Nabi cepat bergerak tu berjalan. Tidaklah dikatakan Nabi ni macam tergopoh-gapah. Tidak. Cuma Nabi bergerak dengan laju. Dia tidak bertentangan, dia tidak termasuk dalam perbuatan Nabi yang tergopoh-gapah. Okay. Yang berikutnya, disunahkan menghilangkan perkara-perkara yang boleh mengganggu daripada mengingati Allah dan bersegera. Inilah poin yang utama yang kita nak belajar. Ni adalah bersegera mengerjakan kebaikan. Ini yang kaitan dengan tajuk kita. Dalam masa yang sama, kalau kita ialah kan terganggu pula kan, ya Allah, duit ada ni, itu dah niat dah nak hantar bantuan kepada sekian. Jadi kalau benda-benda yang mengganggu kita seperti itu, daripada hilangkan kita khusyuk nak solat, ketinggat dalam solat, lepas tu ganggu kita nak baca Quran, ganggu kita, maka kita cepat-cepat hilangkan dia. Macam Nabi tadi kan. Sebab kalau Nabi simpan lagi, Nabi tak nak ambil tindakan, nanti teringat lagi. Sebab Nabi ni dia tak nak
simpan harta. Nabi ni jenis orang yang suka nak buat kebaikan. Jadi dia boleh mengganggu sampai dalam solat. Maka Nabi cepat-cepat untuk Nabi selesaikan. Begitulah contoh yang perlu kita ikuti dan bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Yang berikutnya, dibolehkan mewakilkan orang lain untuk menyerahkan harta kepada pihak yang berkenaan. Pihak berkenaan tu maksudnya contoh kalau kita nak sedekahkan kepada anak-anak yatim, contoh kan. Jadi kita tak mampu nak pergi hantar sendiri. Jadi kita boleh wakilkan pada NGO ke, kita boleh wakilkan kepada pihak masjid ke, kita boleh hantar pada wakil kita. Boleh. Macam Nabi tadi kan Nabi masuk rumah. Lepas tu Nabi pesan dekat ahli rumah dia, carikan wakil, dibagi-bagikan. Dia menunjukkan apa kita dapat belajar. Boleh kita mewakilkan orang lain untuk menyampaikan harta yang kita nak sampaikan. Jadi yang utamanya adalah bersegera mengerjakan kebaikan. Itu adalah hadis yang kedua. Kita dapat belajar dari Nabi SAW. Jadi kita ambil hadis tadi sebagai panduan kepada kita dalam kita buat kebaikan. Jangan kita tangguh. Kita tengok contoh yang berikutnya lagi. Okey, hadis ketiga. Okey, hadis ketiga ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kejap ya. Jabir. Kejap. Saya tengok Jabir ni. Kejap tuan-puan ya. Jabir ni Jabir yang mana satu? Kejap ya. Saya siapa dekat buku, dalam buku terjemahan dia ada diterangkan Jabir dekat situ Jabir yang mana? Sebab Jabir dan puan ada sahabat Nabi dia ada nama Jabir ni, ada lebih kurang ada 2-3 orang nama Jabir. Ada nama Jabir bin Samurah, dia digelar Abu Abdillah. Ada Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ada Jabir bin Salim. Wallahu ta'ala, saya mohon maaf sebab saya tak dapat nak tentukan mana satu Jabir ni. Okey, tapi sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Okey, dia kata macam ni. Dia kata qala rajulun linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya pada Nabi ketika mana dalam satu siri peperangan, dia panggil perang Uhud. Perang Uhud ni merupakan perang yang kedua selepas daripada perang Badar. Lepas habis selesai perang Badar, tahun yang berikutnya itu adalah perang Uhud. Maka ada seorang sahabat ni, dia ketika tu ada waktu perang tu nak berlangsung, dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Dia kata, tahukah engkau, bukan tahukah engkau ni maksudnya, apakah pandangan engkau? Maksudnya lelaki ni dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau ya Rasulullah? Di mana tempatku jika aku terbunuh? Maksudnya lelaki ni dia nak tanya, kalau aku mati dalam perang Uhud ni, kedudukan aku ni di mana, dia kata. Maksudnya ganjaran apa yang Allah nak bagi pada aku, dia tanya. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fil jannah,
Nabi kata engkau akan berada di dalam syurga. Engkau kalau kau mati terbunuh masa perang Uhud, engkau akan mati, kedudukan engkau, balasan engkau akan berada di syurga. Orang tadi ni tuan-puan, masa tu tau, masa dia bertanya tu, dia sedang memakan, di tangan dia tu kata Nabi, fa'alqa tamaratin fi yadihi. Masa dia bertanya tu, dekat tangan dia tu sebenarnya dia ada beberapa biji tamar, ada beberapa kurma yang sedang dimakan. Dekat tangan dia tu ada kurma lagi. Kurmanya banyaklah, lebih pada satu, sebab tamaratin. Dia makan tamar. Ketika dia tahu, Nabi kata kalau kau mati terbunuh perang Uhud ni, kata Nabi, dan Nabi kata kalau kau mati terbunuh dalam perang Uhud ni, kau Allah akan bagi syurga kepada kau. Lelaki ni tuan-tuan, kata Jabir, walaupun dekat tangan dia tu ada lagi beberapa kurma yang belum sempat dia makan, dia buat apa? Dia terus lemparkan beberapa kurma di tangannya. Maknanya dia tak nak tangguh. Dia boleh je nak makan kurma bagi habis dulu. Mungkin dia boleh kata, Sat ya Rasulullah, Sat ya, saya habiskan dulu kejap ya. Kurma ni bagi makan bagi habis. Tak, lelaki ni dia dah tak. Dia dah tak postpone lagi dah. Walaupun kurma ada lagi beberapa biji dekat tangannya, dia buat apa? Dia terus lemparkan. Dia terus lemparkan beberapa kurma di tangannya. Summa qatala hatta qutila. Lalu dia masuk dalam kancah peperangan. Akhirnya dia mati syahid, tuan-puan. So lelaki ni mana dia dapat kelebihan dia? Kemana ganjaran dia? Allah bagi dia syurga. Tuan-tuan, dekat mana berkaitan dengan tajuk bersegera tadi tu? Adalah dia terus lemparkan beberapa kurma di tangan. Kenapa dilemparkan? Kenapa tak makan bagi habis? Kerana dia dah tak sabar-sabar untuk dia dapat syurga. Dia tak bertangguh lah. Jadi cuba kita ambil hadis ni, kita bandingkan dengan diri kita. Ada berapa banyak amal-amal yang Nabi kata buat ni dapat syurga, buat ni dapat syurga, buat ni dapat syurga. Adakah kita bertangguh nak buat amal itu ataupun bagaimana? Ataupun kita selalu keluar perkataan nantilah. Kalau kita belajar bab ke-10 ni, kita dapati daripada hadis ni, Masya Allah, hebatnya para sahabat. Mereka inilah yang Allah panggil golongan yang orang yang bersegera pergi cari rahmat Allah, orang yang bersegera nak dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jelas ya? Kita terus buat. Okay, kemudian jangan bertangguh. Okay, hadis ni, apa yang kita dapat teladan dia? Yang pertama, dianjurkan bersegera dalam berbuat kebajikan. Ini memang poin penting yang kita kaitkan dengan tajuk. Dan hendaklah tidak menyibukkan diri dengan keinginan syahwat. Syahwat tu kita janganlah faham seks semata-mata, tak. Maksudnya lelaki tadi kan, kalau dia habiskan makan kurma, sedap makan kurma tu, tapi dia tak nak, masa telah berjalan daripada dia makan kurma tu. Dia makan kurma tu, contohnya kita baru nak makan kan, tiba-tiba ada orang telefon, kawan kita telefon, ada satu jemaah kita ni, dia ni sekian lah, jom kita pergi ziarah dia. Tapi kita tengah makan, kita pun ingat hadis ni, kalau aku makan ni takut tak sempat pula nak ziarah dia nanti kan. Kita pun bungkus makan tu ke, ataupun kita simpan dulu makanan tu ke.
Inilah yang kata, hendaklah tidak menyibukkan diri dengan keinginan-keinginan syahwat tu macam apa kita nak lah. Jangan kita sibukkan. Ambil lelaki tadi yang dia tak nak habiskan tamar dia. Okey. Yang kedua, disunahkan untuk bertanya kepada orang lain mengenai perkara-perkara yang tidak diketahui. Macam sahabat yang mati syahid tadi tu, dia tanya kepada Nabi. Sebab Nabi orang yang lebih tahu. Tanya tentang apa? Tanya tentang syurga. Kalau aku matilah perang Uhud ni ya Rasulullah, di mana tempatku? Dia bertanya. Jadi teladannya kita pun kalau tidak tahu tentang sesuatu, kita tanya kepada orang yang lebih tahu. Yang ketiga, kita dapat belajar tentang betapa rindunya, betapa kuatnya keinginan para sahabat terhadap syurga. Sama tak macam kita? Dalam pemikiran kita, adakah kita macam tak sabarnya lah nak masuk syurga? Syurga. Lalu main dengan minda kita. Syurga. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tambahkan rasa rindu, maksudnya kalau tuan-tuan nak rasa macam nak timbul perasaan macam terlalu nak sangat syurga tu, ada perasaan sangat mendalam, sejemputlah tuan-tuan ikuti kelas hari Isnin. Jam 2.30 petang, memang kita sedang belajar tentang tajuk syurga. Baru siri kedua. Baru bab yang pertama dan kedua. Ada banyak lagi bab. Jadi ikutilah. Sebab apa? Sebab lagi banyak kita tahu, lagi banyak akan timbul perasaan cinta syurga tu. Kita selalu duk fikir syurga. Macam sahabat tadi ni. Dia punya nak pergi syurga tadi tu. Kan? Dia sanggup tak habiskan makan dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Tapi isi penting dia, yang paling penting kita nak pelajari adalah bersegera dalam buat kebaikan. Baik, kita pergi kepada hadis yang bukan pengajaran yang keempat. Mati syahid merupakan salah satu jalan nak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus kepada hadis yang keempat. Okey, hadis yang keempat. Hadis keempat ni dia akan menjelaskan kepada kita kenapa Nabi tadi dia cepat-cepat tak tunggu nak wirid dia, kan? Dia cepat-cepat dia pergi balik rumah dia tadi tu. Kenapa? Dalam hadis ni kita akan dapat juga jawapan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata dalam hadis ini ja'a rajulun, dia terus pada terjemahan hadis tengok. Okey. Ada seseorang ni maknanya seorang lelaki. Tambah kat situ. Ada seorang lelaki, dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun bertanya. Dia tanya apa? Dia tanya, ayyus sadaqati a'zamu ajra. Dia tanya, apakah sedekah yang paling besar pahalanya, paling besar ganjarannya? Dia tanya pasal sedekah. Semua orang tahu sedekah pahala dia. Tapi yang dia tanya, dalam banyak-banyak sedekah ni, sedekah apa yang boleh dapat pahala dia besar? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Nabi kata, hendaklah engkau bersedekah ketika kamu dalam keadaan kamu sihat. Kenapa Nabi suruh sedekah dalam keadaan kita sihat? Dapat pahala yang lebih banyak
bersedekah ketika kita sakit. Ada beza tu. Kenapa Nabi kata kalau bersedekah dalam keadaan sihat dapat pahala yang paling besar, paling banyak? Kerana kalau kita sihat, kan, kita sihat maknanya umur kita akan makin panjang. Betul. Apabila umur kita masih panjang, kita banyak komitmen, kan? Kita perlukan duit, kita perlukan harta. Tapi waktu kita perlu itulah. Waktu kita ada banyak komitmen itulah. Maka kita bersedekah. Pahala lebih banyak daripada dalam keadaan kita sakit. Sebab apa? Sebab kalau kita sedekah ketika sakit, sedekah kita tu macam dia tak besar ujian dia. Dah sakit kan? Kita tahu kita sakit. Lepas tu dah nak mati, dah tak ada apa-apa dah ni. Kita sedekahkan. Jadi dia tidak, maksudnya hati kita pada harta tu tidak sekuat hati kita pada harta kalau kita sihat. Faham tak maksud dia? Tapi bukanlah bermakna tak bagus sedekah waktu sakit tu, tak. Masa sihat pun kita sedekah, waktu sakit tu pun kita sedekah. Cuma beza dia, kalau waktu kita sihat tu, hati kita pada harta tu kita sangat-sangat perlu dia. Tapi beza kita sakit, sebab sakit ni kita aku dah tak ada harapan dah. Jadi hati kita kepada wang tu dah macam tak kuat seperti mana kita sihat. Jadi Nabi kata ketika engkau sihat, kalau kau sedekah kau tu paling besar pahala dia. Lepas tu ketika bakhil lagi kita tamak. Ni kita fahamlah, bakhil lagi kita tamak. Okay. Lepas tu tamak tu maksudnya kita jenis sukalah harta kan. Lepas tu berikutnya adalah wa takhshal faqra, ketika engkau takut berlaku miskin, wa ta'ammalul ghina, dan keinginan untuk kaya. Dia sebenarnya dia boleh rangkum jadi dalam satu statement lah. Maksudnya ketika kita sihat kan. Sihat beza dengan sakit tadi kita sebut. Lagi satu, kalau kita memang jenis manusia yang kita memang kita target, memang aku ni nak sekian. Kita susun harta kita tu. Jadi ketika kita macam kita baru nak kumpul harta, nak buat contohnya mungkin kita kata contoh beginilah. Contoh kita nak besarkan rumah kita, contoh ya. Ingat ya, ini tak salah. Saya bukan kata salah. Contohnya kita nak renovate lah rumah kita. Kita perlu duit. Betul tak? Waktu kita perlu dah kumpul nak buat ni, tiba-tiba ada seseorang ataupun ada orang lain yang dia perlukan duit tu. Kan? Jadi kita ni, masa tu kita kalau aku tolong dia sekarang, bila nak siap rumah aku ni? Bila aku nak buat ni? Faham tak kat situ? Jadi dia ada, lepas tu keinginan untuk kaya jugalah. Kumpul, simpan saham, lagi banyak, lagi baik. Tapi ketika dia nak kumpul jadi banyak ni lah, dia nak kumpul banyak, tiba-tiba ada orang perlukan sedekah. Jadi ketika itulah, kalau kita sedekah, maksudnya kita sanggup daripada kita, maksudnya kita dahulukan orang lain yang memerlukan, sedangkan kita perlu juga, macam kita ada target nak jadi kaya, mungkin nak besarkan rumah tadi kan. Ketika itu sedekah kita itu, masya-Allah, dia dapat pahala yang besar. Sebab apa? Sebab kita perlukan benda tu. Okey. Itu berbeza ketika kita bersedekah waktu kita dah tak perlu. Begitu juga dalam keadaan kita miskin. Kita cukup je cash pagi makan pagi, ke petang makan petang. Tapi kalau kita bersedekah ketika waktu itu dengan kemampuan, dia lebih banyak pahala daripada orang yang macam dah berlebih dah harta dia, tak tergugat pun harta dia. Kalau dia sedekah tak kurang pun harta dia. Berbeza dengan orang yang memang
ish, aku ni kalau aku sedekah ni nanti akan mana nak dapat duit akan datang, contoh. Itu contohlah nak bagi faham kepada pahala yang besar. Lepas tu Nabi SAW memberi jawapan supaya bersegera. Kat sini point dia. Nabi kata dalam hadis tu wala tumhil. Nabi kata wala Nabi kata sekejap saya besarkan dia punya ni. Oh. Sekejap. Nabi kata dalam hadis dia wala tumhila hatta idza balaghatil hulqum. Nabi kata jangan tangguh-tangguhkan. Kata Nabi kalau nak buat sedekah tu sehingga apabila nyawa sudah berada di halqum, masa tu baru kamu nak kata harta ni untuk si fulan, sedekah ni untuk si fulan, sedekah ni untuk si fulan. Sesungguhnya ia memang sudah menjadi hak si fulan. Maksud dia, kalau kita memang dah nak mati, kan? Kalau kita mati, memang kita tahu dah hukum, harta yang kita tinggalkan tu memang bukan hak kita dah. Kecuali lah 1/3 tu. Maksud kalau kita mati kan, harta kita ni dah memang jadi hak anak-anak dah, contoh. Jadi sebelum harta tu menjadi hak anak-anak, hak kita, kita sedekahlah waktu itu jadi hak kita. Faham tak maksud dia? Yalah, waktu kita sihat, harta tu harta kita. Tapi kalau kita dah nak mati, bila kita nak mati, bila kita mati, harta tu memang secara automatiknya, kalau ada waris dapat ke waris lah. Maknanya Nabi nak kata, jangan tangguh-tangguhkan nak bersedekah tu sampai dah ketika mana nyawa kamu dah nak keluar, masa tu baru nak sibuk-sibuk nak pesankan harta ni hantar dekat rumah anak yatim, harta ni hantar dekat rumah orang miskin, harta ni hantar sekian-sekian. Nabi kata jangan tangguh-tangguhkan. Sebab sahabat tadi dia tanya, sedekah apa yang paling besar pahala dia? Jadi waktu sihat ni tuan-tuan dan puan, cepat-cepat selesaikan. Mana yang nak diwakafkan, mana yang sekian-sekian lah tuan-tuan buat. Sebab kita nak kejar pahala yang sangat besar. Okey, dia berbeza sedekah pada waktu kita dah memang tak perlukan, berbeza pada waktu kita dah sakit. Dia ada perbezaan dia. Jadi ambillah peluang masa sihat ni, masa hidup ni, masa kita perlukan wang ringgit tu dan harta tu, maka kita gunalah buat kebaikan. Okay, jelas tak? Bersegeralah kita dalam melakukan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Sebab tu tadi Nabi tak nak tangguh-tangguhkan simpan emas tu. Nabi tak nak tangguh-tangguhkan. Sebab apa? Sebab tak tahu lagi bila nak mati. Dan kita on the way berjalan teringat, hari tu kata nak sedekahkan dekat satu pertubuhan ni. Kita teringat. Maka kita cepat-cepatlah. Kita boleh online, kita onlinekan. Kalau boleh kita hantar wakil-wakil seperti yang kita sebutkan contoh tadilah. Supaya kita bersegera dalam kita melakukan kebaikan. Jangan tangguh. Okay. Kita pergi kepada pengajaran dia. Hadis ni pengajaran dia nombor 1, sedekah pada waktu sihat lebih utama daripada bersedekah ketika sakit. Dan begitulah sebaliknya. Anjuran untuk segera berbuat kebaikan dan bersedekah sebelum ajal tiba. Okay. Kita pergi kepada hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5. Hadis ke-5 ni adalah hadis yang datangnya daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu dia kata, tengok terus pada terjemahan dia. Dia kata,
Sesungguhnya dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud. Dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil pedang pada perang Uhud seraya berkata. Maknanya masa perang Uhud tu Nabi dia telah ambil satu pedang. Kenapa Nabi ambil satu pedang? Nabi pun cakap, "May ya'khudhu minni hadha?" Nabi tanya, siapakah yang bersedia menerima pedang ini dariku? Maksudnya Nabi nak suruh para sahabat gunakan pedang tu dalam berperang lah. Kan? Maksud dia Nabi tanya, pedang yang aku pegang ni, siapa bersedia nak ambil? Itu Nabi tanya, siapakah yang bersedia untuk menerima pedang ni dariku? Kita tengok para sahabat, apa tindakan mereka? Ini dikaitkan dengan bersegera melakukan kebaikan. Maka kata Anas radhiyallahu anhu, dia kata, fabasatu aydiyahum kullu insani minhum yaqulu ana. Para sahabat ni dia cepat-cepat, dekat sini kita dapati dia segera. Para sahabat ni apabila Nabi mengumumkan pedang yang kat tangan aku ni, siapa nak ambil pedang ni, maka para sahabat secara beramai-ramai mereka menghulurkan tangan. Ramai-ramai, bukan seorang sahabat. Cepat-cepat mereka ramai-ramai hulurkan tangan. Masing-masing kata, bagi dekat aku Rasulullah, aku nak pegang pedang tu, aku nak ambil pedang tu. Masing-masing duduk, minta pada Nabi SAW. Kita tengok para sahabat. Cepat dia. Faham tak maksud dia? Jadi, sabda Nabi SAW lagi, Nabi ulang kali kedua. Tentang pedang tu. Nabi kata, man ya'khudhu bihaqqihi. Nabi tanya kali kedua, siapa yang nak ambil pedang ni dengan syarat dia tunaikan hak pedang? Maka kata Anas radhiyallahu anhu, fa ahjamal qaumu. Maka semua orang berdiri diam di tempat masing-masing. Faham tak maksud dia? Mula-mula Nabi tak cakap pun dengan syarat pedang ni digunakan ikut hak dia. Mula-mula kan Nabi kata, siapa yang nak ambil pedang ni dari tangan aku? Para sahabat cepat-cepat semua menghulurkan tangan. Bagi kat saya, aku dah minta. Tapi Nabi tak bagi lagi. Walaupun ramai yang minta nak dapatkan pedang tu. Tiba-tiba kali kedua Nabi kata, siapa yang nak ambil pedang ni dengan dia menunaikan hak pedang tu. Faham tak maksud dia? Maksud dia, kejap tuan-puan ya, saya nak jawab ada call. Jawapannya, sorry. Mohon maaf tadi ada yang mengganggu. Okey, sekejap nanti saya jawab soalan dekat chat tu. Okey. Kali kedua Nabi kata, siapa yang nak ambil pedang ni, tapi kena gunakan pedang tu dengan fungsi pedang tu. Faham tak? Maksudnya dia bukan ambil je pedang tu, tapi dia tak guna pedang tu. Faham tak maksudnya? Menunaikan haknya, maksudnya pedang tu kalau dapat, guna untuk apa? Guna untuk pergi berperang lah. Guna untuk pergi cari musuh. Maka ketika para sahabat dengar maklumat tu, masing-masing dah macam tak berebut-rebut dah nak ambil pedang. Semua macam diam je. Tak, maksudnya diam je, faham kan? Sebab
Bukan para sahabat dia tak nak mati syahid tu. Tapi mereka bimbang. Kalau mereka tak dapat nak tunaikan tanggungjawab pada pedang. Tiba-tiba kata Anas radhiyallahu anhu, dia kata fa'aqadahu, kata Anas, faqala Abu Dujanata radhiyallahu anhu ana akhudhuhu bihaqqihi. Tiba-tiba dalam ramai-ramai sahabat tu ada seorang sahabat namanya adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu, dia kata aku yang akan ambil pedang. Tuan faham tak? Kali kedua tu ramai orang tak nak ambil, tak ada orang nak ambil. Abu Dujanah tampilkan diri dia. Ya Rasulullah, biar aku ambil pedang. Bila dia ambil pedang tu tuan-tuan, fafalaqa bihi hamal musyrikin. Lalu dia tunaikan kewajipan pada pedang tu, dia turun berperang, akhirnya digunakan untuk membelah kepala orang-orang musyrikin. Tahu faham tak maksud dia? Dekat sini kita dapat belajar sifat bersegeranya para sahabat ni ada dua. Kita dapat belajar pada dua kenyataan lah. Yang pertama, yang mula-mula para sahabat tadi tu, yang Nabi kata, siapa nak ambil pedang daripada tanganku ni, para sahabat cepat-cepat buat. Tapi segera yang kedua, kisah Abu Dujanah ni. Lepas dia ambil pedang tu, dia terus cepat-cepat pergi berperang, digunakan pedang itu mengikut yang Nabi kata. Siapa ambil pedang ni, maka dia gunakan pedang ni dengan hak dia. Maksudnya, pedang ni memang digunakan untuk membunuh musuh. Okay, hadis riwayat Muslim. Okay, kita tengok apa pengajaran hadis ni. Okay, hadis ni kita dapat belajar tentang keberanian Abu Dujanah. Namanya sebenarnya adalah Simak bin Khorsyah. Nama dia sebenar. Simak bin Khorsyah radhiyallahu anhu. Kita dapat belajar tentang hebat para sahabat ni. Mereka tahu kalau Rasulullah suruh ni, kalau Rasulullah yang perintahkan, pasti ada kebaikan. Jadi mereka tak tangguh lama. Dekat sini kita juga dapat belajar dorongan Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhu untuk membuktikan pengorbanan mereka dalam menghadapi musuh. Okay, habis untuk hadis yang ke-5. Kita pergi kepada hadis yang ke-6. Jadi faham ya kenapa para sahabat tadi yang mereka ramai yang terdiam ketika nak ambil pedang tu, bukan menunjukkan mereka takut, tak. Tapi mereka faham itu adalah amanah. Kalau siapa dapat pedang tu, dia kena guna pergi menunaikan hak dia tadi tu. Jadi para sahabat bimbang kalau mereka tak dapat nak mungkin mereka tak dapat nak pergi berperang ke, mungkin mereka tak dapat nak gunakan pedang tu untuk membunuh musuh ke. Bukan menunjukkan para sahabat takut, bukan takut pada berperang, tapi takut tidak dapat menunaikan kewajipan. Tetapi dalam ramai-ramai itu ada seorang lelaki, Abu Dujanah, dia menunjukkan keberanian dia. Okey, Dujanata. Okey, jadi kita pergi kepada hadis yang ke-6. Okey, ada lagi 2 hadis, tak banyak dah. Dan nota apa hadis yang ke-7 kan, nanti saya bacakan hadis nombor 8. Hadis yang ke-6 ni adalah hadis datangnya daripada Zubair, daripada Zubair bin Adi. Zubair bin Adi. Daripada Zubair bin Adi. Okey, Zubair bin Adi ni dia bukan sahabat Nabi. Sekejap. Zubair ya, kejap. Okey, Zubair bin Adi ni dia cerita
Dia bukan nak cerita apa yang berlaku zaman Nabi, tetapi dia nak cerita dia pernah jumpa salah seorang sahabat Nabi yang masih hidup pada zaman dia. Namanya adalah Anas. Jadi kita baca hadis dia. Zubair bin Adi ni, tentulah dia tabi'in. Kalau tak silap dia adalah tabi'in. Dia ni pernah sempat hidup zaman sahabat masih ada. Namanya adalah Anas bin Malik. Dia kata, Ataina Anas bin Malik. Dia kata, kami telah jumpa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Okey. Kami itu maksudnya beberapa orang bersama dengan Zubair bin Adi, mereka pergi jumpa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila mereka jumpa Anas bin Malik, mereka mengatakan apa? Fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaji. Lalu kami mengadukan kepadanya tentang penderitaan yang kami alami akibat kekejaman Al-Hajjaj. Okay, rupa-rupanya Az-Zubair bin Adi ni, mereka berhadapan dengan seorang pemerintah namanya adalah Al-Hajjaj. Kalau tuan-tuan dan puan membaca dalam sejarah umat Islam pada zaman Umayyah. Dia sejarah umat Islam ni macam ni. Kita kan ada zaman Nabi. Lepas Nabi dah tak ada, turun zaman sahabat. Companion kita panggil. Lepas zaman sahabat, dia turun zaman sahabat tu zaman khalifah kan. Lepas tu datangnya zaman apa? Datangnya zaman Umayyah. Lepas tu turun kepada zaman Abbasiyah. Lepas tu baru datang kepada zaman Uthmaniyah. Yang orang kata Turki Uthmaniyah tu kan. Zaman Uthmaniyah, dia selepas zaman pemerintahan Al-Abbasiyah, dan Al-Abbasiyah ni selepas zaman Umayyah. Jadi pada zaman Umayyah ni, salah satu pada pemerintah pada zaman Umayyah namanya adalah Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ni jahat. Apa kaitan dengan tajuk kita? Nanti kita akan tengok tajuk. Kita akan jumpa jawapannya. Al-Hajjaj ni tuan, kalau kita baca sejarah, dia sendiri pernah nak berperang dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dia sendiri pernah merosakkan Kaabah dengan tombak-tombaknya. Banyak Al-Hajjaj ni satu manusia yang jahat kejam dia. Dia bunuh para ulama Hajjaj. Jadi mereka ni pergilah mengadu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni, kita ingatkan Anas bin Malik ni, dia kan masa hidup zaman Nabi kan dia masih remaja. Jadi umurnya panjang. Dalam riwayat, Anas bin Malik ni dia hidup umur dia sampai tahun ke-90 Hijrah. Tak faham tak? Umur dia panjang. Anas bin Malik ni umur dia panjang, dia lebih daripada 100 tahun. Maknanya umurnya naik ratusan tahun, dan dia meninggal pada tahun-tahun ke-90. Ada kata 93, ada kata 90 Hijrah di Basrah. Faham kan? Maknanya lama dia. Jadi mereka refer kat para sahabat. Tapi apa Anas kata? Maka Anas menasihati Az-Zubair bin Adi dengan kawan-kawan dia. Apa Anas kata? Anas kata, bersabarlah kalian. Dia kata, isbiru. Kamu semua kena sabar. Ini kerana sesungguhnya tidaklah datang suatu masa kepada kamu
melainkan yang selepasnya lebih buruk daripada sebelumnya. Ini poin penting. Ni, kat sini. Suatnya, selepasnya lebih buruk daripada sebelumnya. Kat sini. Selepasnya lebih buruk daripada sebelumnya. Apa maknanya? Okey. Anas bin Malik ni, dia pesan dekat Az-Zubair, dia kata, sabarlah kamu menghadapi kezaliman Al-Hajjaj, dia kata. Kenapa boleh jadi macam tu? Kan? Maksud dia kenapa zaman Nabi dulu seronok, adil kan? Kenapa zaman khalifah yang 4, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman-zaman tu kan zaman khalifah yang tidak zalim seperti Al-Hajjaj, betul tak? Tapi kenapa naik terus pada zaman Umayyah, zaman Hajjaj, dapat pemerintah yang zalim. Anas bin Malik dia sampaikan maklumat kepada Zubair tu. Dia kata kau kena sabar, dia kata. Sebab apa dia kata? Sebab makin tahun, maksud dia kata tidaklah datang satu masa kepada kamu yang selepasnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maksudnya kalau naik, maknanya lagi dunia ni akhir zaman, maksudnya lagi hujung zaman, lagi teruk. Faham tak? Maksudnya lagi nak ke hujung zaman, memang zaman-zaman tu zaman yang lagi teruk. Maksudnya zaman yang terbaik pada zaman Nabi. Lepas tu dia makin kurang sampailah pada hujung zaman. Itu yang baru berlaku kiamat. Kata Anas, bukan aku cakap benda ni sendiri. Dia kata, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku dengar Nabi yang cakap benda ni. Ni, yang dia kata, bersabarlah kamu ni, yang dalam tulisan hitam tu kan. Sebenarnya Anas, dia cuma menyampaikan apa yang pernah Nabi cerita pada dia orang. Ni. Maknanya, kata Anas, korang sabarlah. Dia kata, sampailah kamu menemui Allah. Dia kata, sebab memang Nabi, aku pernah dengar Nabi cakap, memang bahawa Nabi kata, lagi hujung zaman-zaman yang akan datang tu lebih teruk daripada sebelumnya. Sebab apa? Sebab Hajjaj ni zalim. Maksud dia, kita nak dapat pemerintah khalifah macam Abu Bakar Siddiq. Kita nak dapat pemerintah macam Umar bin Abdul Aziz, memang takkan boleh. Bukan takkan boleh lah. Maksudnya memang Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita bahawasanya memang kita akan berhadapan dengan zaman yang teruk. Pemerintah yang kejam, pemerintah yang tidak adil, pemerintah yang zalim, macam-macam. Jadi dekat sini apa dapat kita belajar? Apa berkaitan dengan tajuk kita? Berkaitan dengan tajuk kita adalah bersegera kita buat amal sebelum datangnya masa apa? Masa kita dah tak boleh nak buat amal dengan bebas ke? Kan, macam kita ingat macam sekarang kan. Sekarang ni kita menghadapi isu orang dah tak nak ke masjid. Orang dah tak nak ke surau. Tak tahu, mungkin dia seronok tak pergi ke, kita menghadapi wabak yang satu lagi ni, isu orang macam nak pergi ke tak nak pergi. Faham tak? Sebab isu pandemik ni menyebabkan orang dah macam apa, nak pergi surau ni macam malam-malam, hati tu dah tak macam dulu. Mula-mula dulu kita bising. Kenapa tak dibenarkan pergi masjid ni? Kenapa tak dibenarkan pergi masjid ni? Apabila dah dia bagi ruang pergi masjid, mengikut kapasiti, tak nak pergi pula. Jadi maksudnya, sebelum kita menghadapi zaman yang makin lama makin teruk, sebab memang Nabi cakap dah, makin lama makin teruk. Maka, kita kena bersegeralah buat kebaikan. Tapi dalam kes ini, kebaikannya apa? Sabar
menghadapi pemerintah-pemerintah yang zalim. Nabi tak minta pun, Anas tak cakap pun, kau pergi perang pemerintah tu, tak ada. Sahabat kata apa? Kau sabar. Sampai kau jumpa Allah. Sebab memang Nabi dah bagi tahu dah. Naik kepada zaman memang lebih teruk. Okay, hadis riwayat Al-Bukhari. So hadis ni apa dapat kita belajar? Nombor 1. Dibolehkan bagi pemimpin atau penguasa mengadu kepada ulama. Zubair bin Adi tadi dia adalah pemerintah. Dia sanggup jumpa Anas bin Malik yang merupakan seorang sahabat, alim ulama, boleh jumpa. Sepatutnya kena macam tu. Pemerintah berbaik-baik dengan al-ulama. Yang kedua, di sini kita dapat belajar tentang bukan perintahan ni, pemerintahan. Tertinggal huruf pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi penuh dengan kezaliman. Yang berikutnya, disunahkan bersabar dalam menghadapi cubaan dan dianjurkan bersegera buat amal soleh. Tidak akan datang satu zaman, melainkan zaman selepasnya akan lebih berat dalam ujian. Ujian tuan-tuan. Sekarang ni kan, macam-macam sekarang. Media sosialnya macam-macam. Pemerintah yang memang duk kejar jawatan, tak fikir rakyat ni, itu sudah pasti dah lah. Sebab zaman-zaman tu zaman begitu. Tapi kita doalah pada Allah, semoga Allah berikan mereka petunjuk, bimbingan. Kita sebagai rakyat, janganlah kecam. Rakyat doakan. Tapi jika mereka tak tunaikan tanggungjawab dan sebagainya, Nabi minta kita bersabar. Okey. Kemudian tidak boleh melawan perintah atau penguasa pemerintah ni. Saya tinggal huruf me. Tidak boleh melawan pemerintah atau penguasa selagi mana mereka tidak melakukan kekufuran yang nyata dan terbukti sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita tak bolehlah angkat senjata. Tak boleh kita angkat senjata, kita pergi lawan pemerintah, kan nak jatuhkan dia. Tak boleh. Selagi mana dia tidak menunjukkan kafir secara terang-terang. Ini kita nanti dekat Riyadhus Shalihin ya, dia ada satu bab. Dia ada satu bab khas tentang macam mana rakyat dengan pemerintah. Yang berikutnya, wajib mencegah kerosakan yang besar dalam menghadapi kerosakan yang kecil. Maknanya dia apa? Okey. Hajat tadi, dia jahat kan? Tetapi, kalau lawan hajat tu, apa yang akan berlaku? Dia ada kuasa, dia ada tentera. Apa kerosakan lebih besar? Mungkin kita dibunuh, betul tak? Kan? Ialah pemerintah ada kuasa. Betul. Badan-badan penguasa di bawah tangan mereka. Jadi kalau macam zaman hajat, kalau Zubair bin Adi tadi, kalau dia lawan hajat tu, kan dia berperang, mungkin akan berlaku kerosakan yang lebih besar. Faham tak? Maksudnya wajib mencegah kerosakan lebih besar tu, maksudnya kalau kita nak bagi nasihat pada orang, kalau kita suruh orang tu pergi berperang, lawan je hajat tu zalim, nanti akan menyebabkan akan berlaku lagi kerosakan. Sebab tu kalau tuan baca dalam sejarah, dia macam kita belajar dalam sejarah Syria kan kita dulu menghadapi zaman Arab Spring, kan? Zaman Arab Spring. Macam di Syria kan. Kesian. Asal usulnya ke Syria tu akhirnya kerosakan yang lebih besar berlaku dalam menghadapi kerosakan yang lebih kecil. Orang tu zalim, pemerintah zalim. Tapi kita rakyat yang tak ada apa-apa, tak ada kuasa, tak ada senjata, kita boleh buat apa? Tapi kalau kita lawan dengan mereka, berperang, mungkin nanti akan menyebabkan lagi huru-hara yang lebih besar. Dia macam contoh yang paling dekat sekali, paling mudah nak faham dekat Syria lah. Sekarang apa yang berlaku? Okey, kita terus kepada hadis yang ketujuh.
Okay, sebelum tu saya tengok ada soalan tak belum kita tamatkan. Contoh kita boleh bertanya. Sekejap, ya. Saya jawab dulu soalan. Hadis 7, 8 tu kita tunggu dulu. Harta jika diberi kepada anak yang tidak bekerja, dikira sedekah atau tidak? Kita niat nak beri kepada beliau dan dapat persetujuan pada adik-beradik. Okey. Begini. Kalau bab hadiah, kalau kita nak menghadiahkan kepada anak beranak kita, maka kita kena beri secara adil. Bentuk hadiah. Jangan kita bagi kepada anak satu hadiah, anak kedua tidak ada hadiah pada dia. Adil hadiah tu kena fahamlah mengikut keperluan lah. Maklumat tu sebenarnya ada dalam Riyadhus Shalihin. Ya, kisah seorang bapa, dia ada anak-anak yang lain. Tapi anak dia seorang ni, dia carikan macam pembantu rumah dia. Jadi dia nak tanya pada Nabi, bolehkah aku buat macam ni? Anak-anak lain tak dapat pembantu. Tapi anak dia seorang ni dia dapat. Lalu Nabi SAW menegur lelaki tu. Nabi tanya, anak-anak kau lain macam mana? Dia tak lain tak dapat, dia seorang dapat. Nabi minta supaya diberi secara adil itu kalau hadiah. Okay. Jadi kena diberi secara adil. Okey, cuma kalau dia wang ringgit kita memang milik kita masih hidup, kita tak perlulah nak minta izin anak-anak. Betul? Sebab itu harta kita. Dia bukan nak minta izin tu kalau dia pusaka lain lah. Tapi kalau kita masih hidup, kan? Maka kita tak perlu minta izin pada anak-anak untuk memberi apa yang kita punya. Cuma kalau dia bentuk nak berikan dia hadiah tadi, kenalah adil. Dekat situ. Okey, kita pergi pada soalan kedua. Boleh tak kita mengkritik atau mengata pemerintah yang zalim yang tidak menjalankan tanggungjawab atau dianggap mengumpat sehingga terpaksa berhadapan dengan pemerintah itu di akhirat kelak? Okey. Dalam Riyadhus Shalihin, ya, ada satu bab 6 perkara yang dibenarkan untuk mengumpat. Okay. Kalau kita nak mengkritik pemerintah, kita nak kritik apa? Cara kritikan kita tu apa? Kena beza tu. Dia, adakah kita nak kritik, kita boleh bagi pandangan, ya, sebab dalam perlembagaan pun memberikan kita ruang untuk kita bersuara. Cuma cara kita bersuara tu melahirkan rasa bicara hati kita tu kena ada adab. Kena ada adab. Bukan isu peribadi. Lepas tu kalau kita nak kata pemerintah tu zalim, macam mana kita tahu dia zalim? Boleh memberikan pandangan tapi dengan penuh beradab. Dan paling terbaik sekali yang Nabi ajar, pergilah bersemuka, bertentang mata. Tapi susah nak jumpa pemerintah tentang mata, mungkin kita boleh hantar PM ke dan sebagainya. Boleh tak kita memperkatakan pasal pemerintah kepada orang ramai? Jawapannya boleh. Jika berniat untuk memberikan nasihat kepada orang ramai. Boleh. Itu salah satu bab ada dalam Riyadhus Shalihin. Bab hujung-hujung, tajuk mengumpat. Ada. Tetapi dengan kadarnya. Yang tak berkenaan, jangan diisukan. Tapi orang politik sekarang, kalau dia nak cerita pasal pemerintah lain, kadang-kadang melebih-lebih.
sehingga hal peribadi aib orang pun dibongkarkan. Yang itu boleh mendatangkan dosa besar. Tapi kalau kita sebut secara umum, pemerintah ni sekian-sekian didapati, dia ini korupsi, telah terbukti di mahkamah, adakah kita mau pilih pemerintah seperti ini? Itu dibenarkanlah, tapi dengan fakta. Panjanglah cerita tu, sanggup tu, tapi jawapannya boleh tak? Jawapannya adalah boleh, cuma kena juga memikir tentang kesan buruk dia. Kita nak tegur dia secara terbuka, tapi kesan buruk dia kita apa? Itu dia ada kaedah antara imbang maslahah dengan mafsadah. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita tak baca hadis 7 dengan 8 sebab ada beberapa huraian yang perlu saya terangkan. Jadi kita nak simpan dulu dua hadis ni. Ya, memang tak sempat nak ulas pasal dia panjang sikit sebab dekat hadis 7 tu kita nak ulas 7 perkara. 7 ada 7 perkara yang Nabi pesan pada kita. Nabi kata bersegeralah kamu kepada datang 7 perkara. 7 perkara ni saya nak terangkan nanti satu persatu. Kenapa kalau 7 perkara ni datang dia akan bagi kesan ibadat kita macam mana? Itu insya-Allah pada minggu hadapan, insya-Allah. Lepas tu kita akan masuk pada bab yang baru. Wallahu ta'ala bis-shawab. Okey, ada apa-apa soalan secara verbal? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Hadis yang kelima tadi Ustaz, Abu Dujanah tu punya nama sebenar apa tadi Ustaz? Ada dekat nota tu. Nama dia adalah Saya tak sempat nak salin. Ada dekat nota tu. Okay. Simak bin Khursyah. Okey. Khursyah. Dah dapat dah. Okey, soalan kedua Ustaz. Maaf saya kurang arif dengan susunan ni Ustaz ya. Zaman pemerintahan susunan ni adalah Khalifah, Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Betul ke susunannya? Okey. Jadi Al-Hajjaj adalah di dalam pemerintahan yang mana? Umayyah. Okey. Okey, Umayyah selepas khalifah lah Ustaz ya? Selepas dia selepas khalifah yang 4 lah. Okey. Umayyah. Umayyah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak tahu kisah zaman pemerintah tu, boleh dapatkan buku Buya Hamka. Buya Hamka dia ditulis tajuk Sejarah Pemerintahan Umat. Dalam tu dia ada ulas lah. Boleh baca sedikit sebanyak maklumat tu. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, kalau ada apa-apa pertanyaan lain? Kalau tak ada, kita berhenti di sini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan. Okey, Ustaz nak tanya, bolehkah mengeluarkan sedekah semasa ahli keluarga tu sedang nazak? Bolehkah mengeluarkan sedekah yang dalam agak banyak lah ya, dia suruh wakafkan dan sebagainya semasa yang nak meninggal tu sedang nazak? Nazak. Ya. Maknanya habis saja buat sedekah dalam setengah jam dia meninggal. Yalah, pada sangkaan kita dia macam ni. Sedekah, okey. Sedekah bagi pihak kan. Ataupun diri sendiri. Kalau kita sedekah bagi pihak orang hidup ataupun orang mati, sampai pahala dia. Sampai. Contohnya kita bersedekah bagi pihak orang yang dalam keadaan diketika. Kita sedekahkan untuk dia atas nama dia. Sampai pahala itu pada dia. Kalau dia masih hidup dapat pahala sedekah, kalau dia dah mati dapat juga pahala sedekah tu. Boleh. Maksudnya untuk dia tu
jika contoh memang kita tak tahu waktu kita dah sampai ke sedekah tu memang dia dah meninggal, dapatlah pahala untuk dia. Dapat pahala untuk dia. Memang bersedekah untuk orang yang mati memang sangat dianjurkan. Tapi kita tak katalah dia mati kan, dia dalam keadaan dinazak boleh bersedekah. Bahkan ada hadis ini dipersisihkan ulama lah darjat dia, yang bersedekah tu boleh mengubati penyakit kamu. Boleh puan. Tapi sebaik-baiknya kita bersedekah sewaktu kita sihat kan Ustaz? Iyalah, maksudnya kalau waktu kita sihat tu, kalau sebelum kita waktu kita belum nazak tu memang itu lebih terbaik lah. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Baik, kita Waalaikumsalam. Silakan Cik Rahmat. Entah, saya mungkin terlepas yang soalan saya jawab tanya tadi tu. Adakah mungkin terjawab, saya terkeluar sekejap tadi. Yang harta, kalau kita ada harta, kita beri ke anak tu. Kita agak tak bersihat lah. Jadi kita beri sedekah, kita niat sedekah ke anak kita yang tak bekerja tu lah. Dan kita dapat persetujuan dengan adik-beradik lain tu. Tu dikira sedekah ataupun tidak? Sedekah lah, sedekah. 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 Dapat pahala tu. Ya. Terima kasih Zat. Sama. Baik. Kita sambung insya-Allah minggu depan ya. Terima kasih kepada semua di atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Paling utama kepada penganjur kita ya, Datuk Nurul, atas penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ini. Semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan rahmat, memberi berkat kepada beliau selaku penganjur majlis ilmu kita pada pagi ini. Juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah memberikan rahmat, berkat pada tuan-tuan dan puan-puan. Allah sihatkan tubuh badan, Allah panjangkan umur dengan diisi dengan kebaikan. Ya, semoga kita dapat bertemu lagi pada minggu hadapan. Sampaikan ilmu yang kita dah belajar pada orang lain. Kita mohon hidayatul taufiq dari Allah untuk Allah sentiasa menjadikan kita manusia yang dapat memanfaatkan masa dan umur kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.